Selamat malam kepada pendengar-pendengar di halaman BR Page. Kisah kali ini dikongsikan oleh kawan aku sendiri, di mana kisah ini mengisahkan tentang lembaga kerdil. Pernahkah Anda dengar tentang lembaga ini? Atau apakah sosok sebenar lembaga kerdil ini? Dijadikan cerita seperti biasa, segala urusan harian perlu disiapkan sebelum menjelang malam. Kerana masa ni tahun 1995, belum ada lagi elektrik yang masuk di kawasan kampung kami. Tiang-tiang elektrik masih dalam fasa pemasangan pada masa itu. Segala perkara seperti mandi, masak dan kemas ruang tempat tidur akan aku lakukan sebelum hari bertukar gelap. Malam itu bersuluhkan lampu minyak tanah. Setelah selesai makan malam, aku dan adik lelaki aku masih bermain kerana masa itu belum terlalu lewat lagi. Tapi keadaan di luar sudah pun malam. Disebabkan bayang cahaya dari lampu minyak tanah itu menarik perhatian, aku dan adik aku bermain bayang-bayang dari cahaya lampu minyak tanah. Sedang leka bermain, berketawa dan teriak-teriak kecil. Tiba-tiba, jangan kamu main begitu. Sudah, pergi kamu tidur." Bapak aku yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah marah nampak kami masih lagi belum tidur. Awalnya mama kami sudah melarang kami, tapi mungkin mama tidak berapa garang. Mana kena dengar. Sekali bapak aku yang bersuara, baru kelang kabut kami lari pergi baring. Sempat lagi aku terdengar, "Kenapa gitu kasih biar dorang main begitu?" Sudah aku marah tuh, hendak dorang mau dengar. Tidak lama, lampu pelita minyak tanah pun dipadam. Masa ni bulan sangat terang. Boleh nampak cahaya masuk ke dalam dinding rumah dari luar. Kalau tengok pergi luar pun memang terang, boleh nampak lagi tu jalan. Sedang aku coba untuk tidur sambil perhatikan keindahan cahaya bulan dari lubang dinding rumah. Tiba-tiba aku terdengar bunyi dengusan nafas begitu kuat. Awalnya aku ingat itu nafas dari adik aku. Tapi bila aku dengar betul-betul, bunyi dengusan nafas tu garau. Terfikir juga masa tu mungkin suara dari si bapa. Tapi belum habis aku berfikir. Tengah aku berfikir, kali ini aku terdengar bunyi tapak kaki berjalan di lantai dapur. Aku pun terus duduk. Masa ini suara nafas itu terdengar macam di hujung cuping telinga sudah. Kedengaran suara nafas itu sangatlah garau. Bunyi macam di belakang aku saja. Bila aku toleh saja ke arah belakang, ada satu muka buruk bernanah tepat di depan muka aku. Nampak jelas sebab ngam-ngam terkena cahaya bulan dari tingkap rumah yang tidak tertutup. Bau busuk hanyir dan sangat memualkan. Badan yang tiba-tiba rasa tidak dapat bergerak. Aku terpaksa saja berdiri dan lari pergi bilik bapa sama mama aku. Aku betul-betul ketakutan masa tu. Bila sampai saja di bilik dorang, aku berteriak, "Kasih bangun mama aku." "Ada apa ini? Kenapa? Mana adik kau?" Muka mama berubah macam muka benda yang kacau aku tadi. Buruk dan bernanah. Aku terundur ke belakang, tutup muka sambil menangis. Disebabkan terlalu takut, aku berteriak saja supaya yang lain terbangun dan tolong ambil adik aku di bilik. Malam itu aku dan adik tidur di luar sama yang lain. Lampu minyak tanah semua dipasang di setiap sudut rumah. Keesokan harinya, aku ingatkan tiada sudah gangguan dan cuba saja lupakan apa yang terjadi semalam. Lagi pula aku demam sudah masa ni. Malam tu macam biasa, semua sudah dikasih selesai sebelum hari menjelang gelap. Tapi kali ini tidak sudah berani main bayang-bayang dari lampu minyak tanah. Sedang kami duduk berkumpul di ruang tengah rumah, aku nampak jelas ada bayang-bayang limpas
di pintu dapur, bayang yang berwarna hitam. Lepas saja ternampak benda tu, aku terus tukar tempat duduk yang tidak menghadap pintu dapur. Mula sudah aku rasa ada yang tidak kena. Yang lain macam tidak perasan apa-apa pun. Selang beberapa minit, aku mula rasa tidak selesa. Anak mata aku macam dapat tangkap sesuatu di sebalik pintu dapur. Seperti ada yang memerhati kami. Sosok berwarna hitam, mata dia menyala tengok aku. Awalnya aku coba fikir itu kucing. Tapi masa ni belum ada kucing lagi kami pelihara. Makin aku mengelak benda hitam tu, benda tu bergerak-gerak macam mau suruh aku tengok dia. Entah macam mana aku tiba-tiba saja toleh ke arah benda tu. Badan terus jadi kaku, tidak bergerak. Jantung aku macam kena cucuk sesuatu. Terunaik sudah pernafasan aku masa tu. Aku ternampak lembaga kerdil warna hitam, rambut panjang, jari-jari panjang dan mata menyala di sebalik pintu dapur. Menjeling ke arah aku. Sini, sini. Benda tu bercakap macam dia bernyanyi. Aku terdiam kaku saja tengok dia panggil aku. Yang lain pula macam tidak nampak apa-apa pun. Lembaga kerdil hitam itu pelan-pelan merangkak sambil senyum mengeri. Aku langsung tidak dapat bergerak, hanya memerhati saja lembaga tu datang mau dekat. Entah berapa lama aku kaku, tiba-tiba aku tersedar bila mama menangis-nangis peluk aku. Aku tengok keadaan sekeliling, semua keluarga berkumpul sudah. Ada mau kawan sama dia Bani. Dari mana tu Odu? Tidak pernah ni jadi begini. Dorang lah yang panggil tu benda tu datang sini. Terpingah-pingah aku dengar bapa sama nenek bercakap sambil tunjuk-tunjuk di hujung bumbung rumah. Selepas aku boleh sudah bercakap, nenek aku suruh aku duduk di tengah rumah. Badan aku masih lagi bergegar. Aku kena siram air dan kena suruh buang beras di kaki 5 rumah. Masa ni aku terdengar jelas nenek aku cakap, "Oi, pergilah kau sana cari tempat lain. Cucu aku tidak mau berkawan sama kau. Ambillah tu beras sebagai ganti." Beberapa malam juga tidak dapat tidur betul, selalu terjaga. Malam ketiga masih lagi aku nampak lembaga kerdil itu, tapi tidak di dalam rumah sudah. Masa tu petang lagi, aku nampak di bawah pokok lembaga kerdil hitam tu. Tengok aku seperti dia sedang marah, besar mata dan tajam melihat ke arah aku. Itulah kali terakhir aku nampak benda tu. Sampailah hari ini tidak muncul-muncul lagi. Mungkin sebab tiada sudah guna lampu minyak tanah. Jarang sudah nampak budak-budak main bayang-bayang. Semua pun ada sudah elektrik. Apakah benar kedatangan lembaga kerdil itu berpunca daripada bermain bayang-bayang? Atau memang ada makhluk jahat atau syaitan yang mahu mengganggu kami? Sekian penceritaan daripada BR Page pada malam ini. Jika anda ada perkongsian atau anda ada kisah benar berdasarkan pengalaman anda sendiri, bolehlah kongsikan kepada admin menerusi laman Facebook page admin Borneo Reaction atau menerusi Gmail admin Selvin89 alias gmail.com. So kepada pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa subscribe YouTube channel Selvin Junior dan jangan lupa follow Facebook page aku Borneo Reaction dan jangan lupa share kepada teman-teman anda di luar sana untuk lebih banyak cerita kisah seram tengah malam anda. So bertemu lagi kita di next perkongsian cerita kisah seram tengah malam anda.